InsyaAllah kita boleh mula. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita bertemu insya-Allah dalam satu siri perbincangan berkenaan dengan akhir zaman, solusi-solusi bagaimana kita ingin berhadapan dengan akhir zaman ini, solusinya, hadis-hadisnya, kajian-kajiannya banyaklah para ustaz-ustaz kita buat kajian dan kita pun dah banyak baca. So antara yang penting ialah bagaimanakah kita nak berhadapan dengan akhir zaman ini, apa solusi-solusinya insya-Allah. Jadi saya nak mulakan dengan kita macam biasa, kita tajrid iman kita, tajrid syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kepada aku, berilah kepada kami sekalian bebas daripada syirik, bebas daripada murtad. Hidupkanlah kami dengan Islam dan perjuangan Islam. Matikanlah kami dalam keadaan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matikanlah kami bersama dengan Islam dan perjuangan Islam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperdalamkan selawat dan salam kepada baginda Nabi, ahli keluarganya dan sekalian para sahabat-sahabatnya, sekalian pengikut-pengikutnya sehingga ke akhir zaman. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ni kita mari sama-sama memulakan majlis kita dengan satu rasa dalam hati kita, bahawa rasa kita rendah diri pada Allah, rendah diri kepada kebenaran Allah, kebenaran Islam, supaya kita tidak menjadi golongan yang aba wastakbar, golongan yang tak mau ikut perintah Allah, golongan yang takbur, sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama menjadi manusia yang tunduk kepada Allah. Sami'na wa ata'na, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan sambung apa yang telah kita bincangkan semalam, dan kita masih lagi berbincang berkenaan dengan fiqh, sekitar fiqh mulkan jabbariyah, sekitar kefahaman macam mana kita nak memahami realiti dan suasana dalam suasana fasa keempat mulkan jabbariyah, iaitu puasa-puasa di mana kita orang Islam berada di tahap yang paling rendah sekali. Orang Islam paling rendah zaman kita lah, dan orang kufur, orang-orang kafir, fitnah dia memuncak, mencapai kepada muncak.
Jadi kita sebelum ini berada di Mulkan Aqda, iaitu fasa di mana raja-raja Islam yang menggigit, khalifah Islam yang menggigit selama kurang lebih 13 abad, dan kita telah melihat bagaimana dia jatuh pada tahun 1924. Maka sampailah masanya kita berada di fasa keempat, fasa yang disebut sebagai Mulkan Jabbariyah, kepimpinan orang kafir, kepimpinan orang-orang yang tidak terikat dengan Islam, yang mana mereka itu berada dalam keadaan memaksa, Jabbariyah. Mereka ni memaksa, menggagahi. Dan kalau ada pun kepimpinan umat Islam yang ada pada hari ini, contohnya negara kita, orang Islam perintah, yang paling tinggi yang di-Pertuan Agong seorang Muslim, masih lagi terikat dengan mereka yang ada di peringkat antarabangsa. Kita tak boleh terlepas lah, kita tak boleh terlepas. Kalau contohnya hukum-hukum kita pun, perlembagaan kita pun terikat juga dengan common law of British, common law of British. Jadi kita masih lagi terikat walaupun kita sudah merdeka. Jadi kita lihat pada zaman Mulkan Jabbariyah ini, maka kita mempunyai suasana-suasana yang berbeza dengan zaman Mulkan Aqda ataupun raja-raja yang menggigit, kerajaan yang menggigit. Dan kita akan masuk insya-Allah tak lama lagi bukan mulkan lagi pemerintah khilafah Islam yang akan menjalankan manhaj nubuwah, sistem nabi. Jadi saya nak bacakan hadis yang saya baca semalam, saya ulang sikit supaya kita faham. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tengah-tengah kami dan membaca khutbah. Di antaranya beliau telah bersabda, ketahuilah, aku hampir saja dipanggil oleh malaikat maut. Aku hampir saja dah dekatlah dengan nak wafat. Lalu aku penuhi panggilan tersebut. Aku akan penuhi panggilan itu. Sesudahku, selepas kematian aku, kewafatan aku, kamu akan dipimpin oleh penguasa yang berkata. Penguasa yang berkata, yang bercakap, yang memerintah berdasarkan kepada landasan ilmu. Ilmu namanya landasan hikmah, landasan al-haq, dan berbuat juga berdasarkan ilmu, jadi akan ada pemerintah yang bercakap dengan ilmu dan berbuat dengan ilmu. Mentaati mereka merupakan ketaatan yang benar. Siapa yang mentaati pemerintah yang bercakap dengan ilmu dan berbuat dengan ilmu itu, maka taat kepada mereka adalah ketaatan yang benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu juga akan berada dalam satu suasana selama beberapa tahun pada hari itu, dan kemudian kamu akan dipimpin oleh para pemimpin, para penguasa yang bercakap bukan berdasarkan ilmu, dan mereka akan berbuat, beramal, memperlakukan kehidupan mereka bukan juga berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan ilmu, berdasarkan nafsu, berdasarkan sesuatu yang dibisikkan oleh syaitan. Maka barang siapa menjadi penasihat mereka, siapa yang menasihat mereka, berarti ia telah binasa dan membinasakan orang lain. Jadi kalau pemerintah itu dia tidak berdasarkan ilmu cakapnya, dan dia punya perbuatannya juga tidak berdasarkan ilmu, maka siapa yang jadi penasihat, maka ia telah binasa. Maknanya fitnah besar, dan kemudian dia akan membinasakan orang lain. Jadi nasihat itu baik ataupun tak baik, dia boleh membinasakan orang lain. Ini kena faham. Hendaklah kamu bergaul dengan mereka secara fizikal, secara luaran. Bergaul, jangan tinggalkan. Kita bergaul secara fizikal, dakwah, kita nasihatkan dia dan sebagainya. Namun janganlah perbuatan kalian, janganlah perbuatan kamu mengikuti kelakuan mereka. Jangan kita ikut kelakuan dia. Kelakuan tak boleh ikut. Kita bergaul dalam rangka dakwah. Kemudian persaksikanlah siapa yang berbuat baik di antara mereka sebagai orang yang berbuat baik. Kalau ada di kalangan mereka yang buat baik, maka kita kata baiklah, bagus kamu buat baik. Jangan pula dia kata buat baik, kita kata tak baik. Dia buat baik, kita kata dia buat baik. Dan orang yang berbuat buruk di antara mereka sebagai buruk. Jadi kalau mereka cakap buat benda yang tak elok, kita kena cakap tak elok. Tak boleh dia cakap buat baik, kita kata baik. Buat tak baik pun dia buat, kita pun kata tak baik juga. Tak boleh. Dia kena, kalau dia buat baik, kata Nabi, cakap baik, bagus, betul dibuat. Contohnya mereka melaksanakan kerja-kerja membantu umat Islam sesuatu, contohnya Palestin. Isu Palestin ni kalau kat negara kita semuanya bersama-sama, DAP,
Yang bukan Islam pun bersama-sama. Kita tak suka kepada apartheid disebut gitu kan. Itu yang bukan Islam lah. Kalau Islam lagi lah, semua suka Palestin kan. Jadi kita kata, alhamdulillah, tak apa, bagus. Mereka menyokong, jangan kita lawan pula. Jangan kita kata ini ada niat yang tak baik. Jangan kita tuduh-tuduh macam itu. Kata Allah, Nabi kata apa? Kalau mereka buat baik, kan, saksikan mereka buat baik, cakap buat baik. Tapi kalau mereka tak buat tak baik, kita kena kata dia tak baik. Jangan kata baik pula. Ini zaman di mana fitnah mulkan Jabbariyah. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, Baihaqi, dan telah disahihkan oleh Albani. Jadi kita lihat bagaimana dalam keadaan ini kita telah berbincang semalam. Keadaan ini maknanya kita nak kena hati-hati sebab dia ada benda yang membawa kepada fitnah yang merosakkan. Maka kita menjauhi fitnah itu adalah lebih baik. Kita menjauhi fitnah. Menjauh satu yang boleh membinasakan itu lebih baik, iaitu menjaga menjadi satu keamanan kepada kita. Jadi sebab itulah kita tengok di dalam mulkan Jabbariyah ini, di ketika zaman fasa keempat ini, sekiranya ada di kalangan orang alim kita, ada di kalangan orang ulama kita yang mengatakan bahawa kita ni beri mulkan aqda. Mulkan aqda ni maknanya kita kena sami'na wa ata'na. Apa saja dia cakap kita kena ikut, kita kena dengar. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat. Maka sekiranya mereka merasakan kita berada di zaman mulkan aqda, iaitu fasa ketiga. Fasa ketiga di mana hukum Islam masih lagi ada, cumanya pemimpinnya korup, tapi Islamnya masih berjalan, maka akan muncullah mereka yang menjilat para penguasa yang jahat. Jadi kita lihat kalau muncul orang-orang yang begitu, maka kita bimbang, kata Nabi, dia akan binasa. Kenapa? Kerana dia menjilat pemimpin-pemimpin yang jahat. Dahlah pemimpin itu zalim, tak ikut ilmu, cakap tak ikut ilmu, berbuat tidak ikut ilmu. Kemudian sistem pula, sistemnya pun sistem yang tidak berdasarkan kepada Islam. Maka inilah yang akan menimbulkan fitnah. Maka para pejuang yang benar melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan kata sebagai khawarij. Orang yang benar dia kata sesat. Kenapa? Dia nak ikut penguasa tadi. Dan para ulama yang muktabar, ulama yang menasihati, orang yang baik-baik yang menasihati, maka dia akan dituduh sebagai ekstrim, bahaya dan sebagainya. Maka masyarakat dan awam akan seharusnya bergerak bersama dengan mereka, akhirnya terpinggir. Jadi masyarakat akan jauh. Wa na'udzubillah min zalik, mereka membela kemungkaran dalam keadaan tak sedar. Kenapa? Sebab sistemnya dah kufur, orangnya pun kufur, dua-dua. Jadi inilah yang saya nak sampaikan sebagai kita kena faham keadaan yang ada sekarang supaya kita tidak tercebur ke dalam kerosakan. Dan di sinilah kita lihat bahawa bagi kaum muslimin, maka sekiranya sebagaimana kita faham fasa ketiga, ketika mana contohnya Daulah Osmaniyah, Ottoman Empire. Ottoman Empire dia ada kelemahan. Dia ada kelemahan yang banyak. Masalah ekonomi, masalah hutang. Dia hutang banyak. Daulah Osmaniyah. Mungkin ada pengurusan dan sebagainya. Jadi walaupun dalam keadaan itu masih lagi diletakkan Al-Quran sebagai asas. Maka wajib kita taat dalam keadaan suka dan duka. Tetapi apabila kita sampai kepada mulkan Jabbariyah, mulkan Jabbariyah ini maknanya fasa keempat, fasa sekarang ini, maka apa kata Nabi daripada hadis-hadis yang kita baca tadi dan baca semalam, maka Nabi kata apa? Kena berhati-hati. Wajib berhati-hati dan menjauhi fitnah. Kita jauhi daripada benda-benda yang boleh, perkara yang boleh merosakkan kita. Kalau kita jauhkan, jangan terlibat dengan fitnah. Kerana ia akan membawa kita kepada kebinasaan. Maka di sinilah kita lihat apabila seseorang alim itu, seseorang ulama itu, ataupun kita lah, kita tak alim sangat, kita bukannya tahu pun, kita sikit-sikit je gitu kan. Jadi apabila kita memahami akan keadaan ini, insya-Allah kita akan terselamat. Kita faham, kita nampak apa sebenarnya, bukan kita mengikut membabi buta sahaja. Dan sesungguhnya berbahaya bila sampai kita kepada memahami tentang akibat perkara ini, maka kita akan, kalau kita tidak faham, kita akan tersalah langkah. Jadi sebab itulah Nabi gambarkan dalam hadis yang saya juga baca semalam, saya ulang balik, sesungguhnya akan terurai ikatan, simpulan Islam, satu simpul demi satu simpul. Islamnya akan terurai satu demi satu, semi demi satu, dan setiap simpul terlepas, maka manusia akan bergantung pada simpul yang berikutnya. Yang paling awal sekali terurai, yang terbuka simpul itu adalah al-hukmu, hukum, dan yang paling akhir sekali ialah solat. Jadi kita lihat hari ini, solat adalah yang terakhir. Kalau orang dah mula tak solat, kita dah mula tak solat, maka maknanya kita dah sampai kepada pertahanan yang terakhir. Maknanya kalau solat kita tak khusyuk, solat kita tak kuat,
kita tak rasa seronok dengan solat, solat menjadi fitnah pada kita, kita rasa beban solat ni, maka kita seolah-olahnya dah tidak ada pertahanan dah. Simpulan Islam yang ada pada kita tu dah terurai. Jadi hari ni berapa ramai orang yang dah telah terhurai, dah terbebas, dah terbuka dah dia punya apa? Dia punya simpulan Islam. Kita jangan tengok orang lain, kita tengok diri kita, sembahyang kita. Kita tak ambil berat, sembahyang kita tak sungguh-sungguh, tak khusyuk, sembahyang sambil mengantuk, sembahyang sambil kita kata tidak fokus, sembahyang tidak ada perasaan, sembahyang tidak ada perasaan, tidak merasakan kita berhadapan dengan Allah, tidak merasakan kita nak bersyukur kepada Allah, nak mengagungkan Allah. Jadi apabila sembahyang tidak lagi menjadi satu kekuatan pada hidup kita, maka itu bermakna simpulan Islam yang terakhir itu adalah terurai, terbuka daripada dalam hidup kita, dalam hidup umat. Jadi maknanya susah, kita dalam keadaan yang payah. Maknanya kalau datanglah ujian dan fitnah, kita akan terlepas daripada kebaikan. Ini kita bimbang. Sebab itulah tuan-tuan, perempuan, maka hendaklah kita sentiasa memperbaiki solat kita. Itu kira kalau kita boleh jaga solat kita, insya-Allah yang lain-lain kita boleh jaga. Maka digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyamun sabri as-sabru fi. Sesungguhnya di hadapan kamu, daripada hadapan kamu, min waraikum ayyam sabri as-sabru. Inna min waraikum, sesungguhnya di hadapan kamu ni, di hari akan ada hari-hari kesabaran padanya. Jadi digambarkan oleh Rasulullah SAW, mislu qabdin 'alal jamril lil 'amil fihim mislu ajrin 50 rajulan ya'maluna misla amalihi wa zadani ghairuhu. Qala ya Rasulullah ajru khamsin minhum, qala ajru khamsin minkum. Atau kama Rasulullah SAW. Di hadis ni saya baca semalam, tapi saya baca makna je yang saya ingin. Jadi bagaimana digambarkan Nabi SAW, sebab di hadapan kamu ini akan ada hari-hari yang mana bersabar. Sabar itu adalah hari-hari kesabaran, dan sabar seperti seseorang memegang bara api, dan orang yang beramal pada saat itu berbanding dengan 50 kali amalan orang yang beramal seperti amalnya. Maka dia tanya sahabat, adakah 50 kali ganda macam sesama mereka? Nabi kata tak, 50 kali ganda sama dengan kamu, maknanya dengan sahabat-sahabat. Jadi maknanya nak mengamalkan sunnah Nabi terlalu susah. Baik. Jadi oleh itu kita nak sambung sikit pada hari ini, bagaimana Mulkan Jabariyah ni, zaman fasa keempat ini, kita akan melihat kita kena melihat orang-orang yang memegang kepimpinan. Tidak semua, tapi orang-orang yang memegang kepimpinan mempunyai ciri-ciri munafik, mencari ciri-ciri orang-orang yang munafik. Jadi kita kena merasai akan hakikat ni. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hati. Sebab di kawasan pada masa Mulkan Jabariyah ini, yang menguasainya itu ialah kufar. Global ni kufar. Jadi kalau kita lihat di kalangan pemimpin-pemimpin ni, tidak semualah, ada yang soleh, ada yang baik, ada yang mengamalkan siasat Islam dan sebagainya. Tetapi ada kebanyakan daripada mereka ialah merupakan orang-orang yang memandang ringan tentang urusan takwa dan wara'. Ini yang kita kena lihat. Sebab tu tuan-tuan perempuan rahmat Allah, apa yang kita buat ni pun sebenarnya tidak digemari oleh sebahagian daripada mereka yang ada. Jadi supaya kita doalah supaya Allah Taala menutup mata-mata dan telinga mereka daripada pergerakan kita ni sementara kita baru nak bernapas ni kan. Kita mintalah ke Allah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita Sayyidina Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama amana'ur rusul malam yakhalitul sultan wa yudakhilu lid dunya fa iza khalatul sultan wa dakhalud dunya faqad khanu rasul fakhzaruhum wa fi riwayatin lil hakim fa'taziluhum. Jadi dalam hadis ini Nabi gambarkan kepada kita al ulama, orang-orang ulama ini, orang alim
Orang alim ini amanaul rasul. Mereka ni adalah orang yang dipercayai oleh Nabi. Jadi orang ulama ni kita kena percaya dia. Ulama kita kena percaya sebab apa? Dia merupakan amanah. Satu yang telah diamanahkan ataupun kita kata yang dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yukhalitus lisultan. Kan? Selagi mana mereka tidak bergaul dengan penguasa. Maksudnya selagi mana penguasa tidak mempengaruhi mereka. Dan tidak asyik dengan dunia. Wa yudakhilu lid dunia, dan tidak masuk dunia dalam hati dia. Kalau dia bersama dengan sultan ataupun dengan dalam ayat ini dengan sultan, pemimpin lah, penguasa, maka sekiranya bersama penguasa tapi hatinya tetap bertakwa, tetap tidak mengambil dunia, tidak memandang dunia, tetap berpegang dengan warak dan takwa, tak apa. Tapi dia kata malam yukhalitus sultan wa yudakhilu lid dunya. Maknanya selagi mana mereka itu tidak bergaul bersama-sama dengan sultan, penguasa, dan wa yudakhilu lid dunya, dan mereka tidak dimasuki dalam hati mereka itu dunia. Fa iza khalatul sultan wa dakhalu lid dunya, maka apabila mereka itu terlalu asyik bergaul, minat, seronok, suka, menyokong, mendokong penguasa, wa dakhalu dunya, dan dalam hati mereka asyik pula dengan dunia, tengok pula dia dengan dunia, kehidupan dia tu, dunia memenuhi kehidupan dia. Apa kata Nabi? Faqad khanu lirrasul, maka mereka telah mengkhianat para rasul. Bila para ulama menjilat penguasa, dan para ulama ada dunia di dalam hatinya, bukan saja dia berdosa, tetapi dia telah mengkhianati rasul. Kata Rasul apa? Faqad namanya memanglah habis. Khanu lirrasul, mereka telah mengkhianati rasul. Fahzaruhum, maka tinggalkan mereka. Wa fi riwayah, daripada riwayat yang lain al-Hakim daripada Imam Hakim, fa'tazilu, jauhi mereka ataupun tinggalkan mereka. Macam itulah lebih kurang. Jadi daripada hadis ini Nabi menggambarkan kepada kita supaya kita kena tengok ciri-ciri ulama yang macam mana yang kita kata ulama yang muktabar. Antaranya yang Nabi sebut dalam hadis ini ialah ulama yang tidak terpengaruh dengan penguasa. Dia bersama penguasa dalam rangka nak menyampaikan kebenaran. Nak menyampaikan kebenaran, bukan dia mengekori penguasa. Apa penguasa cakap semua betul. Dia keluarkan hadis, dia keluarkan ayat, dia keluarkan semua untuk membenarkan apa yang digambarkan oleh penguasa. Sedangkan penguasa itu tidak bertakwa. Sedangkan penguasa itu mengikut nafsu. Maka Nabi kata apa? Orang yang macam gini ialah tandanya dia telah khanulir rasul, dia telah mengkhianati rasul. Ini sifat-sifat dah. Dan kemudian apabila di dalam hidupnya itu telah nampak dunia dah mula masuk dalam kehidupan dia. Cara dia bercakap, cara dia bergaul, cara dia berpakaian, cara semua nampak dunia telah masuk dalam kehidupan dia, maka itulah tanda-tanda yang dia ni kita kena hati-hatilah macam itu. Jadi yang seterusnya ialah kita lihat bagaimana apabila kita berhadapan dengan suasana yang begini, maka sebenarnya kita hari ini, kenapa perkara ini Nabi suruh berhati-hati, suruh tinggalkan orang yang mengambil dunia, yang hatinya ada dunia. Kalau dia tidak alim tu biasa, kalau dia tidak alim, tapi kalau dia alim tapi dia mengambil dunia, itu luar biasa. Maknanya ilmunya tak sampai. Maka kerana sebenarnya hakikatnya kita sedang berperang dengan musuh. Musuh sedang memerangi kita. Kita tak perasan, tapi musuh tengah perang kat kita. Kita tengah berperang sebenarnya. Bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara ayat, banyak ayat sebenarnya saya pernah sampaikan pada ni. Antaranya dalam satu ayat yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Kita ambil ayat ni tuan-tuan, pegang ayat ni. Kenapa kita suka pegang ayat ni? Sebab di zaman Mulkan Jabbariyah ni, siapa lagi dalam hadis sebelum ni kita baca, siapa lagi yang akan menguasai kalau tidak Yahudi dan Nasara?
Yahudi ni Zionis, Nasara ni Zionis, dua-dua ni Zionis. Dan siapa mereka? Allah gambarkan di dalam ayat ini, wadda kasirum min ahlil kitab. Kan? Dan majority, kasirum, banyak, majority min ahlil kitab, daripada kalangan ahli kitab ni, orang Yahudi Nasara yang Zionis ni suka sangat, mereka sangat suka, berhasrat sangat-sangat, kalaulah sekiranya mereka dapat kembalikan kamu kepada kafir, kalau dia boleh menjadikan kita ni murtad. Jadi memang mereka ni merancang, mereka suka sangat kalau kita ni keluar dari Islam setelah kamu beriman. Setelah kamu beriman, maka digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, kenapa? Hasadun, hasad, kerana dengki yang timbul daripada diri mereka. Mereka dengki sangat kat kita sebenarnya. Kita ni Allah redha, kita ni Allah, dia tahu kebenaran ni, dia tahu, tapi dia dengki. Maka dia kata kenapa? Kerana dia dengki yang timbul daripada diri mereka sesudah nyata akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Islam. Dia nampak kebenaran Islam tapi dengki. Oleh itu maafkan dan biarkan. Maksudnya kita tak payah kisah sangatlah dia orang ni. Jangan ikutlah, jangan ikut, jangan kita jadi rujukan dia pula. Jangan kita merujuk kat dia pula. Kan? Kita kena biarkan mereka. Mereka ada dia punya perancangan, mereka ada dia punya, tak apa, biarlah, biar. Kan? Maknanya kita tak payah nak fikir-fikir, tak payah nak terpengaruh dengan dia lah. Sehinggalah sehinggalah Allah mendatangkan dia punya keputusan dia, perintahnya. Dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Jadi sebenarnya Allah gambarkan dalam ayat ini, walaupun nampak semua okey, semua baik sebagainya, tapi bagi orang-orang yang dengki pada orang Islam, orang yang memusuhi orang Islam, mereka ni sentiasa menyerang kepada kita. Jadi mereka sentiasa menyerang kita, attack kita. Kita tak perasan. Mereka menyerang, pertama sekali, mereka menyerang iman kita. Mereka menyerang iman kita, menyerang akidah kita. Kita perasan tak iman kita ni tak kuat? Kita perasan tak iman kita ni kecil, sikit? Kita perasan tak kita ni mudah bergoyang? Allah uji sikit aja dah keluh kesah, gelisah. Allah uji sikit je kita dah putus asa, kecewa. Kita sedar tak iman kita ni tidak mantap? Maka kan kita melihat mereka menyerang iman kita. Kerana apa? Kerana imanlah yang akan menyelamatkan kita. Imanlah yang akan menyelamatkan kita daripada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Tapi mereka serang. Musuh kita sentiasa berusaha untuk menghancurkan iman kita dan akidah kita. Ini nombor satu. Jadi sebenarnya kan, mereka nak memadam cahaya Allah. Serangan mereka nombor satu ke atas iman kita, ke atas akidah kita. Dan kita lihatlah bagaimana mereka telah memesongkan umat pada hari ini, sehingga umat jauh daripada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kita lemah sehingga kita tak jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Kalau kita ada masalah, tanya pakar-pakar barat dulu, orang barat dulu. Bila orang barat tak dapat selesai, kita pandang ke timur pula. Pandang ke timur, polisi pandang ke timur pula. Tengok barat, tengok timur, tak tengok Quran, tak tengok hadis Nabi. Inilah masalah iman dan akidah yang sedang diserang oleh musuh-musuh Islam. Dan akhirnya kita tersungkur dalam agenda mereka. Kita duduk dalam agenda mereka. Kita lebih yakin kepada ajaran mereka daripada kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Kita pernah tengok cerita Jurassic Park. Jurassic Park ni cerita kisah dinosaur. Dinosaur Jurassic Park ada 1, 2, 3 berapa saya pun tak ingat lah. Tapi adalah yang Jurassic Park tu kan. Jadi sebenarnya Jurassic Park ni fahaman apa? Ni teori evolusi, teori Darwin, Jurassic Park tu. Kan, teori evolusi. Jadi kita melihat, kita lebih percaya, kita tengok Jurassic Park tu, boleh berlaku lagi sekali sebagainya, kita percaya sebagaimana yang berlaku tu. Seolah-olah real, lebih daripada kita percaya kepada Quran dan hadis. Contohnya dalam kurikulum medicine, perubatan. Saya dulu dapat tawaran nak buat medik juga, tuan-tuan. Masa lepas SPM tu, setelah saya minta tawaran nombor 1, saya pelajar marah. Maka dia bagi tahu dapat medical, perubatan. Masa tu dapat di UKM. Sebab tu saya bincang macam mana kawan saya bertukar kepada biomedical, medical engineering. Bukan perubatan, medical engineering dia belajar dua-dua. Medical pun belajar, engineering pun dia belajar.
Saya pernah ambil dah medical engineering. Tuan-tuan, tadi saya satu ketika tu saya kata, oh macam rugi. Tapi bila sampai saat sekarang tuan-tuan, saya kata alhamdulillah pula. Sebab Allah bagi saya satu pemikiran yang terbuka sikit. Sebab saya belajar engineering, saya belajar medik. Saya boleh tengok dua-dua. Open. Sebab engineering lain, medik lain. Agama lain pula. Agama adalah asas-asas sekolah agama sikit-sikit itu adalah kan, sikit-sikit. Belajar sikit-sikit sana sikit gitulah. Tapi kan kita ada dua pandangan yang berbeza. Satu medik, satu lagi kejuruteraan engineering. Satu lagi asas-asas Islam sikit-sikitlah, sekolah agama gitu sikit-sikit dululah kan. Baik. Jadi nak sebut sini bila kita dah ada dua ni, maka pada masa tu kan kita nampaklah kalau medik dia belajar sistem jantung contohnya, kemudian macam mana nak tengok apa yang ada dalam sistem tu, belajar. Dia panggil advanced physiology. Engineering pula, dia tengok jantung, dia bukan belajar tengok jantung, dia tengok macam mana jantung tu bermula daripada kosong sampailah jadi sebuah jantung. Sebiji jantung ke sebuah jantung, jadi kita tengok kan, dua ni berbeza. Satu belajar sistem yang besar, kemudian belajar satu-satu. Yang satu lagi daripada kosong bentuk satu jantung. Itu engineering. Jadi kita belajar dua-dua. Jadi pandangan kita terbuka sikitlah. Sistem dia, boleh tengok sistem ni kita boleh faham dengan cepat. Orang engineering ni dia tengok sistem dia faham. Dia pandai dia punya network, dia punya sistem, dia punya susun atur, dia aliran dia, processing dia semua dia tahu. Orang yang ada pendedahan engineering lah. Tapi kalau orang tidak ada pendedahan engineering, medical saja, dia nampak dia belajar itu yang dia belajar. Sebab tu hari ni susah nak keluar daripada mazhab Rockefeller. Susah nak keluar daripada mazhab Rockefeller. Saya minta maaf lah kalau ada medical doctor kat dalam ni. Cuba kita bayangkan, kita dah bertahun-tahun belajar benda tu je. Germ theory contohnya. Kita belajar germ theory, kita susah nak buang germ theory, nak ambil terrain theory, susah. Susah nak ambil homopati teori, natural theory punya, naturopathy punya teori. Susah nak comprehend. Kenapa? Sebab kita dah belajar kan alopati punya sistem. Susah sebab kita belajar yang tu je. Kita tengok yang tu je. Inilah Rockefeller punya education. Jadilah kita lihat hari ni iman kita pun yakin benda tu je. Sebab tu doktor-doktor Islam kita ada yang yakin kan, ada ubat, ada penyakit tak ada ubat. Contohnya dia kata kan, kanser tak ada ubat. Ada doktor kata tak ada ubat, penyakit kanser tak ada ubat. Kemudian ada juga kata penyakit COVID-19 tak ada ubat juga. Kan, sedangkan Nabi kata ada ubat. Semua penyakit ada ubat. Jadi mana kita nak yakin ni? Nak yakin dengan kita punya mazhab ke, ataupun kita mazhab ilmu kita, ataupun nak yakin dengan hadis Nabi. Nampak macam yakin dengan hadis Nabi ni macam jumud, macam kolot, sebab dia 1400 tahun dulu. Ni medik ni saya belajar ni sekarang ni, tahun ni kan, dapat pula spesialis. Jadi nak tinggalkan mazhab tu susah. Kita tak nampak, tak boleh nak tinggal. Inilah yang saya panggil sebagai sihir. Saya panggil sihir. Kenapa? Kita belajar sesuatu ilmu tanpa kita hubungkan dengan iman, tanpa kita hubung dengan hadis, dengan Quran, sehingga hanya ilmu itu menguasai pemikiran kita, seolah-olah ilmu itulah yang paling sempurna. Sedangkan ilmu itu hanya sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini serangan iman. Nak iman kepada sains atau nak iman kepada Allah, pada Quran, pada hadis. Ini satu serangan. Ini saya menyeru kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan saya yang ada fikrah Islam, yang ada kefahaman Islam ni. Kadang-kadang kita keliru. Betul ke tak betul ke? Apa cakap ni betul? Susah nak percaya sebab kita tak pernah duduk di luar kotak, di luar kotak daripada pemikiran Rockefeller. Rockefeller punya education system. Jadi saya nak sebut kat sini, itu serangan dari sudut iman. Bagaimana pula yang serangan dari sudut pemikiran? Mereka serang pemikiran kita. Sebab tu musuh Islam berjaya mewujudkan aliran-aliran pemikiran yang bercanggah dengan Islam. Ini semua merupakan dimulakan Jabariyah. Ini dia jadi, semua jadi. Ketika dia zaman raja-raja Islam ni tak jadi lagi. Ini zaman ni dia jadi. Maka aliran pemikiran bercanggah dengan Islam. Seperti pemikiran liberal. Liberal, kita kena terima pandangan orang barat ni. Orang barat ni bagus, tak semuanya jahat dan tak bagus. Ada yang bagus. Kita tak nafikan ada pandangan yang bagus. Ada pandangan yang bagus daripada barat ke timur ke utara ke selatan ke, ada pandangan yang bagus, kita tak nafikan. Tapi sekiranya pandangan itu bagus, maka pandangan itulah pandangan Islam. Al-hikmah,
Kata Rasulullah SAW, hikmah ini, sesuatu yang baik itu telah satu yang hilang daripada orang Islam. Kita ambil baliklah. Kalau benda itu bagus. Tapi kalau benda itu bertentangan dengan asas Islam, asas Quran, asas hadis, bertentangan dengan akidah kita, bertentangan dengan pemikiran-pemikiran fikrah Islam, maka kita tolak. Kita tolak. Kenapa? Bertentangan. Walaupun nampak bagus, semua orang sokong. Tapi sebenarnya kan tak bagus. Sebab Quran kata tak bagus. Hadis kata tak bagus. Tetapi kan, musuh Islam telah berjaya mewujudkan aliran-aliran pemikiran yang mana aliran itu kan bercanggah dengan Islam, seperti liberal. Liberal ni maknanya kita ambil je lah, tak apa. Kita nampak bagus kat barat, kita masukkan dalam Islam. Masukkan dalam Islam, itu yang timbulnya kan, contohnya menutup aurat. Menutup aurat pakai tudung kan. Yang liberal ni apa? Boleh pakai tudung. Pakai tudung juga, bukan tak pakai tudung. Tapi pakai tudung yang nampak rambut. Terjonjol aurat. Pakai tudung yang nampak bentuk telinga, nampak bentuk semua sekali, nampak tocang dia kan. Pakai tudung tidak tutup aurat. Jadi liberal lah. Ada pula yang kata tak payah pakai tudung, tutup aurat ni bukannya wajib. Ada yang cakap begitu pula. Baik. Begitu juga aliran-aliran sekular. Aliran-aliran sekular. Kita ni cakap pasal perubatan. Bukannya kita cakap pasal akhirat. Jadi tak bolehlah kita nak kelirukan orang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata kita ni nak cakap pasal dunia, bukan cakap pasal akhirat. Ini pasal dunia ni tak boleh kaitkan dengan Nabi, tak boleh. Ini semua aliran sekular. Dia pisahkan antara agama dengan dunia, dipisahkan antara dunia dengan akhirat. Ini sekular. Ini aliran yang bertentangan. Ini juga serangan, ini semua serangan. Di Mulkan Jabariyah ni, benda ni dia sampai kita hari ni boleh terima. Kita boleh terima. Kita boleh beriman dengan aliran-aliran ini. Dan tak lama lagi akan sampai satu aliran baru yang akan mencengkam kita, yang lebih dahsyat lagi daripada cengkaman yang ada pada hari ini, iaitu aliran pluralisme. Menyamaratakan agama. Menyamaratakan agama. Maknanya agama-agama ni sama aja. Sama aja agama lain. Agama lain pun ada benar. Agama kita ada benar. Agama lain pun ada kebenaran juga. Kalau agama lain tak ada kebenaran, tentu dia ajar yang jahat-jahat, curi lah apa semua. Dia tak ada ajar jahat, curi. Kita kata, adakah agama itu benar? Apa pandangan kita? Kalau orang cakap agama itu benar, ni sensitif ni tuan-tuan. Sekarang ni okey lagi, tapi lepas ni apa saya cakap ni sensitif ni. Sementara boleh cakap, saya cakap. Betul tak kita kata agama Islam sama dengan agama Kristian? Agama Islam sama dengan, kita boleh samakan ni, betul ke? Tak betul tuan-tuan, salah. Itu maknanya akidah kita rosak. Kenapa? Yang pertama sekali, Allah hanya menerima agama Islam. Allah tak terima agama lain. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang Allah terima di sisi Allah ni hanyalah Islam. Al-Islam, faqat. Islam saja. Islam saja. Walaupun nampak sama seperti Kristian. Dalam Kristian nampak sama macam Islam. Contohnya apa? Dia kata orang Kristian tak minum arak, kita tak minum arak, samalah. Sepatutnya samalah, begitu dia katakan. Orang Kristian sepatutnya bersunat macam kita berkhatan, kita pun berkhatan. Orang Kristian pun tak makan babi sepatutnya, tapi kita pun tak makan babi. Samalah kalau gitu. Tak sama. Tak sama. Pertama, kerana Allah sebut dalam Quran, inna dina indallah, hanya senya din, agama di sisi Allah, indallah al-Islam, Islam saja. Nak Allah tak sebut Islam, Kristian, dia tak sebut Islam saja, faqat. Kemudian dalam Quran juga kata, wa may yabtaghi ghairal Islam medinan, siapa yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbala min, maka sekali-kali Allah tidak akan terima. Allah tak akan terima. Ini pun dalam Quran juga. Bukan kata-kata Nabi ni. Ni Al-Quran. Maknanya kita tak boleh samakan agama Islam dengan agama lain. Tak boleh sama. Kemudian Nabi pula sebut, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi. Nabi tak kata Islam ni lebih kurang lah sama macam. Tak ada. Tak ada. Jadi ini besok akan ada satu kefahaman. Kita ni sama. Kristian suka peace, kita suka peace. Kristian suka brotherhood, friendship. Kita suka brotherhood, friendship. Jadi kita sama, mari kita sama-sama, duduk sama-sama. Kita tidak disuruh mengganas dan kita diharamkan membunuh orang, tak boleh. Kita menganiaya orang, tak boleh.
Tapi tidak boleh menyatakan Islam sama dengan agama lain. Dia tak boleh. Sesat dan menyesatkan. Inilah bid'ah dalalah. Ini bid'ah ni. Bila kita kata Islam sama dengan agama lain, bid'ah. Baik. Habis kalau gitu, dalam agama lain pun ada benda baik juga. Sama, tak sama. Kenapa? Sebab, kenapa saya kata Al-Islam dia tidak sama dengan yang ghairal Islam? Kerana dalam Islam ada konsep apa? Mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Dalam Islam, mentauhidkan Allah. Kita puasa, dia puasa. Puasa kita Allah terima, puasa dia Allah tak terima. Kenapa puasa dia Allah tak terima? Kerana puasa dia kerana lain daripada Allah. Ada kerana Jesus lah, ada kerana Maryam lah, Holy Ghost lah. Jadi Allah hanya terima yang murni pengabdiannya kerana Allah saja. Mentauhidkan Allah. Jadi agama lain tidak mentauhidkan Allah. Cuba tengok agama apa yang ada mentauhidkan Allah. Jadi yang pertama, dia tidak akan dikira sebagai al-haq, tidak benar. Walaupun dulu dia merujuk kepada Bible, kepada Injil, kepada Taurah. Dia kata ini dulu Allah turunkan. Ya, Allah turunkan Taurah dan Injil dululah. Tetapi bila sampai pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu ditolak. Semua itu kena patah balik ke sini. Malahan dalam Quran, dalam Taurah dan dalam Injil pun cerita pasal nak kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh tarik yang ini, tak boleh toleransi ni. Tak boleh tu. Ini dalam mulkan Jabariyah dia akan samakan agama. Dia akan samakan agama. Jadi bila samakan agama, maka bila berdoa. Kita berdoa, dia aminkan. Dia bolehlah aminkan sebab dia memang dah mensyirikkan Allah. Kita boleh tak mengaminkan doa dia? Tak boleh. Sebab dia doa kepada Tuhan dia. Kepada Krishna. Kepada Jesus. Dia bertuhankan yang lain. Ghairallah. Kita boleh aminkan? Tak boleh. Kita mengaminkan, maknanya kita mensyirikkan Allah. Kita merasakan, kita menyatakan bahawa ada Tuhan lain yang boleh mengkabulkan doa. Ada ke Tuhan lain yang boleh mengkabulkan doa? Mana ada? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Rabb melainkan Allah yang boleh kabulkan doa. Jadi, mereka menyerang akidah kita. Ini menyerang akidah, kita tak perasan. Mari kita doa sama-sama. Mari kita doa sama-sama. And silent, 10 minutes, silent. Moment of silent. Kenapa moment of silent? Ada salah seorang pemain bola sepak mati. Maka kita pun sama-sama moment of silent dengan dia. Kita nak moment of silent buat apa? Kalau dia orang Islam, kita bacakan doa kat dia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ataupun sedekahkan Fatihah. Bacakan Fatihah kat dia. Berapa nak silent? Silent tu ikut siapa? Ikut siapa? Kenapa kita silent? Ikut Kristian. Bolehkah kita berdoa ikut Kristian? Tak boleh. Tak boleh. Kita menerima Tuhan dia sebagai yang mengkabulkan doa. Boleh? Tak boleh. Moment of silence. Apa tujuan moment silent? Sebab agama Kristian dia silent. Dia tak tahu baca Fatihah. Dia tak tahu baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dia tak tahu baca yang tu. Allahumma firlaha pun tak tahu. Allahumma firlahu pun tak tahu. Dia cuma silent aja. Kenapa kita kena ikut dia? Jadi ni sebut sini. Tapi kita dalam mulkan Jabariyah ni dia katakan sama. Jadi bila sama macam ni, maka sesat, ramai sesat. Pemikirannya sesat. Aliran-aliran yang mempengaruhi. Ini semua akan berlaku tuan-tuan. Puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni belum lagi tahu. Nanti tuan-tuan akan nampak nanti. Saya nak cakap dalam-dalam, benda ni agak kontroversi. Tapi saya sempat terpaksa cakap juga. Kerana kalau saya tidak cakap ini, siapa lagi yang nak cakap? Adalah ustaz-ustaz ramai cakap. Ramai ustaz yang cakap ni insya-Allah. Jadi kita nak kena faham. Jadi kita diserang sebenarnya. Akidah kita diserang. Pemikiran kita diserang. Sehingga kita tidak lagi mempertahankan cara pemikiran Islam. Kita tak pertahankan cara pemikiran Islam. Maka timbullah golongan-golongan liberal. Golongan-golongan liberal ni apa? Seolah-olah agama. Maka dia kata apa? Pakai tudung ni, dia kata adalah bentuk-bentuk diskriminasi. Dia kata pakai tudung ni diskriminasi kepada wanita Islam. Menganggap siapa yang mengamalkan baca Quran, baca hadis, baca ayat, baca ayat Quran, baca doa pada air, baca doa pada air. Apa baca doa pada air ni? Ada orang tegur sebelum ni kan. Baca doa pada air. Air itu boleh menyembuhkan ke? Kita bukan baca doa pada air, air menyembuh. Allah yang sembuhkan.
Allah yang sembuhkan. Tapi kita minta ke Allah. Minta ke Allah. Kita baca ke air tu, minta ke Allah. Lepas tu minum je lah air tu. Memang dah air minum pun. Kan? Bukan air yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Tapi ada orang tegur. Ya, meniaga dengan air jampi. Disebut air jampi. Bukanlah kita kata kan, air jampi tu yang menyembuhkan orang. Tidak. Allah yang menyembuhkan. Tapi sebagai kan metodologi berdoa, minta ke Allah. Kita minta ke Allah, ya Allah berilah barakah pada makanan aku. Macam kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berilah kebarakatan pada aku dan rezeki aku. Minta barakah kan? Allahumma barik lana fi Ramadan. Kita baca, ya Allah berikanlah kebarakatan pada kami dalam bulan Ramadan ini. Kita minta barakah bulan Ramadan kan? Kita minta barakah pada kita minta barakah. Barakah ni apa? Kebaikan yang berganda-ganda. Kebaikan yang boleh menyampaikan kepada redha Allah. Kebaikan yang kita buat sedikit tetapi Allah tambah. Itu barakah. Itu barakah. Maksudnya kita minta ke Allah, bukan minta ke air. Kita minum air itu kan. Tapi pemikiran liberal dia memandang bahawa apa yang Islam buat ni kolot lah, jumud lah dan sebagainya, menentang hak asasi manusia lah, macam-macam lah dia cakap. Ini maknanya serangan, dia menyerang kita. Jadi kita kena faham, di mulkan Jabariyah ini kita sedang diserang. Akidah kita diserang, iman kita diserang, pemikiran kita diserang, kan, sehingga kita hari ini lebih seronok tengok bola sepak daripada baca Quran. Lebih seronok baca surat khabar daripada baca Quran. Lebih seronok baca WhatsApp daripada baca Al-Quran. WhatsApp boleh baca berjam-jam. Quran 5 minit pun dah penat. Ini maknanya pemikiran kita, hati kita, iman kita telah diserang. Kita perasan tak? Kita tak perasan. Yang ketiga, kita juga diserang ibadah. Ibadah kita pun diserang juga. Hari ini kan, bila seseorang itu bermaksiat, maka dia nampak sebagai simbol kemajuan, simbol kemodenan. Maksiat ni simbol baju. Kalau tak rokok ni tak macho. Kenapa merokok? Bukankah merokok itu merosakkan kesihatan? Dalam kotak rokok dia siap tulis macam-macam. Kan? Merokok membahayakan kesihatan. Kenapa rokok? Tak tahulah, dah biasalah. Kalau saya tak rokok, otak saya tak boleh berjalan. Dah sudah. Rokok pula menjadikan otak kita berjalan. Tak syirik ke tu? Kalau tak rokok, saya tak boleh fikir. Rokok tu yang bagi otak fikir ke Allah yang bagi otak fikir? Tak syirik ke tu? Habis kenapa rokok? Bukan. Kenapa rokok? Kita tengok balik rupanya masa kecil-kecil dulu, masa sekolah rendah dulu, masa sekolah menengah dulu, masa kat universiti dulu, kawan-kawan kita merokok. Bila kita tak merokok, rupanya, alah engkau tak merokok, engkau ni mat nerd lah. Engkau ni mat surau lah. Engkau ni mat apalah. Kan? Ambil lah ni. Jadi rupanya rokok ni bagi macho. Kita isap rokok supaya kita macho. Rupa-rupanya fikiran kita kata apa? Kalau kita hisap rokok, kita ni macho. Kita ni hebat. Kita ni bagus. Kalau tak, kita ni lekeh lah dengan kawan-kawan kita ni. Ini pemikiran-pemikiran orang yang buat sesuatu yang merosakkan itu, moden, maju. Satu yang ke depan. Yang ada glamour. Kalau tak, tak best lah tak rokok. Mula rokok, lepas tu cerut. Dah kaya sikit cerut. Lepas cerut, pipe pula. Lepas cerut, usap pipe pula. Padahal bukannya suka sangat pun, tapi pasal dah brand dan brand. Jadi sebenarnya kita diserang, kita tak perasan. Ini mulkan Jabariyah, kita diserang. Hati kita diserang, pemikiran kita diserang, ibadah kita diserang, cara hidup kita diserang. Pakai jubah ni, nak pergi masjid je pakai jubah. Bila jumpa-jumpa tok syekh je pakai jubah. Contohnya kan. Ni saya tak cakap orang lain lah, cakap kat saya lah. Jangan kita terasa pula kan. Jadi apa sebenarnya yang berlaku hari ini ialah sesuatu yang sia-sia dan melalaikan kita. Kerana kita sedang diserang, tapi kita tak perasan.
Maka salah satu daripada serangan ke atas kita yang kita tak perasan ialah sumber fatwa dan sumber rujukan. Salah satu yang diserang ke atas kita ialah mengambil sumber rujukan kita. Kita rujuk ni siapa? Fatwa tu, sumber rujukan. Dalam Al-Quran, jumhur ulama, kita kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ni lah, ijma' lah kata, bahawa sumber rujukan kita mesti yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, hadis Nabi SAW. Yang pertama Quran, yang kedua hadis. Hadis mestilah hadis sahih lah untuk hukum ni kan. Yang ketiga ialah ijma'. Ijma' sahabat, ijma' ulama. Ijma'. Bukan jumhur ijma'. Ijma' ni sumber hukum. Lepas tu barulah sampai qiyas. Barulah dia qiyas dan sebagainya yang lain lah. Jadi hari ni sumber-sumber ni kalau kita tengok Quran, hadis, ijma', qiyas, 4 ni yang besar ni, semua tu datang daripada umat, daripada Islam. Dia tak boleh datang daripada luar Islam. Tak boleh datang daripada luar Islam. Tetapi hari ni kadang-kadang kita ambil mudah, tidak cermat, maka kita ambil sumber daripada ghairal Islam. Atas alasan kan, dia telah maju, sains dah maju. Dah maju dah, sains dah maju. Kita tak belajar sains, kita kata sains dah maju dah. Maka kita kena ikut orang ahli sains. Baik, nak ikut ahli sains. Ahli sains yang mana? Yang mukmin ke, yang kufur ke? Kita kata tak apa, kita ikut yang orang kafir, tak apa. Tak apa kita ikut orang kafir. Sebab selagi yang dikatakan itu adalah satu yang memang benar-benar. Kan? Ada pandangan macam tu kan? Okey. Kalau macam mana kafir yang musuh Islam? Kafir ni musuh Islam tak? Sebab tu Yusuf Qaradawi Syekh Yusuf Qaradawi, profesor. Yusuf Qaradawi katakan apa? Salah satu sumber rujukannya, kalau nak rujuk ke sains, mesti orang Islam. Mesti orang yang adil. Mesti orang yang adil, yang Islam, yang adil, yang bertakwa. Mesti orang yang bukan musuh Islam. Bukan musuh Islam. Kalau kita nak rujuk kepada musuh Islam, samalah macam kita merujuk kepada kematian. Kepada kematian. Pernah tak dalam sirah kita mendengar Rasulullah SAW tanya, Abu Sufyan cakap apa masa kat musyrikin? Apa kata Abu Jahal? Apa kata Abu Lahab? Apa kata Abu Sufyan? Kalau kita ikut kata-kata musuh Islam, pada masa itu Abu Sufyan belum masuk Islam lah. Kita ikut kata-kata musuh Islam, maka hancur kita. Sebab mereka merancang. Allah sebut tadi kan. Maka Allah gambarkan dalam suratul Imran. Kita tengok Quran kata apa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La yattakhizul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al zalika falaysa minallahi fil syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Sadaqallahul azim. Ini surah apa ni? Surah Al-Imran ayat 28. La yattakhizul mu'minunal kafirun. Mu'minunal kafirin awliya. Janganlah kamu orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat. Allah kata apa? Menjadi teman rapat, kawan baik, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Allah gambarkan dalam ayat ini, jadikan kawan pun tak boleh, teman rapat orang-orang kafir, terutamanya orang yang musuh Islam. Jadi teman rapat, apa lagi jadi sumber rujukan, apa lagi jadi sumber fatwa. Jadi kita kena ceklah balik. Allah katakan janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Orang beriman tak ada kepentingan melainkan akhirat saja. Tak ada kepentingan melainkan akhirat. Saintis yang bertakwa. Dan sesiapa yang melakukan yang demikian itu, siapa yang berkawan baik, berkawan baik ni maknanya tidur sebantal, makan setalam gitulah. Siapa yang melakukan demikian, maka tidak adalah dia mendapat perlindungan daripada Allah dalam sesuatu apapun. Allah tinggalkan dia daripada perlindungan. Allah tinggalkan dia
daripada perlindungan. Kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu yang bahaya yang ditakuti dari pihak mereka. Kecuali kita nak jaga diri kita lah. Ada benda tu helah. Helah dibenarkan menjaga diri. Tapi dari sudut rujukan kita, jangan kita ambil rujukan orang-orang yang kafir yang digambarkan ini yang musuh Islam lah. Ini surah Al-Imran ayat 28. Jadi kita kena tengok balik apa yang ada. Jadi sebab tu kita nak sama-sama, saya sebenarnya tak nak cakap pada orang lain, kita tengok diri kita sama-sama kita. Kita sama kita supaya diri kita ni tidak terlanjur dan tersesat. Itu saja. Kita jangan tengok orang lain. Jangan tengok orang lain tu, jangan. Kita tengok kita. Supaya kita tidak menjadikan orang yang memusuhi Islam sebagai kawan kita, sebagai sumber rujukan kita. Dalam ayat yang lain, surah Al-Anfal ayat 30. Ini lagi hebat. Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Ini ayat ini Allah gambarkan berkata, dan ingatlah. Kamu ingat ketika orang-orang kafir, orang Quraisy itu, mereka telah melakukan pakatan, mereka telah memikirkan tipu daya terhadap kamu Muhammad dan sahabat-sahabat dan kita hari ini, untuk menangkap, dia nak tangkap kita, dia nak memenjarakan kita dan nak membunuh kita, ataupun nak mengusir kita, nak menghalau kita daripada negara kita, nak menguasai negara kita ni. Mereka memikirkan tipu daya. Wa yamkurun wa yamkurullah, dan Allah juga memikirkan tipu daya. Allah juga pakar merancang. Allah maha perancang. Wallahu khairul makirin, dan Allah maha perancang, perancang yang terbaik akan balas tipu daya mereka. Jadi sebab tu tuan-tuan berhormat Allah, kita kena tengok yang ini. Jadi mereka memang rancang. Kita tengok sumber kita ni, jangan ambil sumber orang-orang yang memang musuh Islam. Saya minta maaf lah. Ada orang puji Bill Pagar. Bill Gates. Bill Pagar orang panggil. Bagus dia. Seorang dermawan. Bagus sokong-sokong sekian. Kan? Ada orang puji Rockefeller. Bagus Rockefeller Foundation. Ada orang puji Amerika. Bagus Amerika. Amerika memang bagus. Kan? Sebab tu dalam tu ada orang Islam pun ada dalam Amerika. Saya pun belajar kat sana juga. Baguslah. Tetapi pemimpin-pemimpin mereka yang memusuhi Islam, mereka banyak bunuh ulama Islam. Banyak bunuh orang-orang Islam. Jadi adalah kita kena seimbangkan. Jangan kita main pakat semua betul aja kan. Baik, saya nak ambil masa sikit lagi tuan-tuan. Maka kita tengok apakah antara sifat-sifat mereka yang menguasai mulkan Jabbariyah. Yang pertama sekali, mereka punya sifat-sifat munafik. Jadi ada sifat-sifat munafik di dalam mereka yang tidak mengambil Allah, mereka yang tidak bertakwa kepada Allah, ada sifat-sifat munafik. Jangan pula tuduh orang ni munafik, orang ni munafik. Bukan. Kita nak belajar diri kita, jangan kita jadi orang munafik. Itu aja. Yang pertama sekali ialah mereka, sifat mereka sebagai orang yang mempunyai talam dua muka. Orang munafik ni dia ada talam dua muka. Jadi mereka ni adalah merupakan musuh kepada Rasulullah SAW zaman dulu dan sangat licik dalam perancangan mereka, seperti serigala berbulu kambing. Kita nak cakap itu. Allah firman di dalam suratul Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sifat-sifat orang yang musuh Islam ni. Dapat luar Islam tapi luarnya Islam nampak bagus tapi dalamnya wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini suratul Baqarah ni ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kami pun beriman, kami beriman juga.
Kami nak buat baik, kami nak jaga rakyat, kami nak jaga negara, kami nak jaga masalah rakyat, kami nak jaga masalah negara. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, kawan-kawan jahat mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependapat dengan kamu, kami ni sama dengan kamu je. Dan dengan orang-orang beriman tu kami hanya berolok-olok, kami hanya berlakon-berlakon saja. Jadi bila berjumpa dengan orang beriman, dia tersenyum, dia beramah tamah, dia memuji kita. Tetapi bila kat belakang kita, dia mengunjing kita, dia mengumpat kita, dia mencaci kita, dia menuduh kita macam-macam. Jadi nak sebut kat sinilah, orang beginilah digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 4. Humul adu fahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Mereka inilah musuh yang sebenar-benarnya. Jadi dalam zaman Mulkan Jabariyah ni, Allah gambarkan orang-orang yang munafik ini musuh yang sebenar-benarnya. Humul adu, mereka ni musuh, sebenar-benarnya musuh. Fahzarhum, maka jauhkanlah diri kamu, berwaspadalah diri kamu. Fahzar, hazar ni berwaspada. Berwaspadalah kamu terhadap mereka. Qatalahumullah, moga-moga Allah binasakan mereka. Moga-moga Allah binasakan mereka. Jadi nak sebut kat sini, kita nak minta supaya Allah membinasakan mereka. Memang ada dalam ayat Quran. Ada kalau dia mengacau kita. Sebab tu insya-Allah tuan-tuan, kita akan buat satu sesi, insya-Allah kita akan buat sembahyang hajat, kita akan buat doa dan solat hajat beramai-ramai seluruh Malaysia, seluruh negara, insya-Allah bersama dengan NGO-NGO yang lain. Kita akan buat 40 hari. Salah satu doanya, kita minta, ya Allah binasakanlah perancangan jahat mereka. Kalau ada perancangan jahat mereka, ya Allah binasakanlah. Ya Allah binasakanlah munafikin yang ada. Kalau mereka ni musuh Islam, binasakan mereka. Gantikanlah dengan pemimpin yang baik, yang soleh. Minta Allah dan gantikan dengan pemimpin yang baik. Jadi kita akan doalah. Itu kita nak minta ke Allah. Sebagai yang terakhir, kita tak boleh buat apa-apa dah. Kita nak buat apa-apa daripada mula, kita minta ke Allah. Tapi sampai satu peringkat ni kita memang lemah lah, terbukti kita lemah. Tak ada kekuatan, semua daripada Allah. Maka kita kena memang sungguh-sungguh patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama, Allah gambarkan kan bahawa kita boleh cakap supaya Allah, ya Allah hancurkanlah perancangan jahat mereka. Mereka perancangan jahat ada ni. Kemudian yang kedua, sifat mereka ialah menyebar fitnah. Sifat mereka ni memang sebar fitnah. Inilah peranan cyber trooper. Cyber trooper nak sebarkan keburukan. Jadi kalau kita ada cyber trooper nak sebarkan keburukan yang baik, itu tak apalah kan, kebaikan dan keburukan kan. Jadi sebar fitnah itu tujuan dia apa? Apa tujuan sebar fitnah? Pada zaman Nabi dulu untuk pecah belahkan ukhuwah Islam dan kemudian untuk menghina pendakwah. Pendakwah ni dia nak rendahkan, dia nak hina, dia nak bagi orang nampak buruk pendakwah ni. Jadi orang-orang yang memusuhi Islam, yang munafik ini, maka mereka akan bertebaran di sepanjang zaman sampai ke zaman kita pun ada. Dan mereka akan membuat perancangan jahat bagaimana nenek moyang mereka. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia ni Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Dia orang munafik yang mengaku Islam di Madinah, tetapi sebenarnya dia musuh kepada Islam. Jadi antaranya dia buat apa? Dia telah menembalkan fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk menjatuhkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ni difitnah berzina. Berzina. Jadi peristiwa tu kita dah dengarlah. Sehinggalah Nabi pun tak boleh buat apa-apa. Tak boleh nak cakap apa dah, tetapi Nabi hanya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah turunkan di dalam ayat Quran tentang apa yang berlaku. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrun lakum
bal hum khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sadaqallahul azim. Surah An-Nur. Nampak tak Orang buat jahat kat kita, orang tak berfitnah kat kita, contohnya orang munafik tak berfitnah kat kita, kan? Maka kita ingat kita berhadapan seorang-seorang, kita menangis seorang-seorang, kita takut seorang-seorang, terasa dia ancam seorang-seorang. Orang tinggalkan kita, kawan-kawan boykot kita lah, macam-macam lah kan. Tengok apa Allah ajar kita ni. Tengok sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah daripada golongan kamu juga, mai dari golongan Islam juga. Tapi orang yang munafik, janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan adalah baik bagi kamu. Nampak macam orang fitnah kita tu buruk kan, tak elok. Tapi Allah kata apa? Baik bagi kamu, kan? Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan apa yang dikerjakan. Bila orang fitnah kita, Allah dah balas dah. Allah akan balas dah. Jadi kita tak payah nak kisau. Ya Allah hancurkan dia, ya Allah. Tak payah doa pun tak apa. Tapi kita doa kehancuran tu sebab dia merosakkan umat. Bukan pada diri kita kan, pada umat. Itu lain. Macam tadi tu kan. Kita sebab dia pada umat, kita itu lain. Ini untuk diri kita, kita biar. Kan? Dan sesiapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam menyiarkan berita bohong itu, baginya azab yang besar. Jadi Allah gambarkan dalam surah An-Nur ayat 11 ni, kalau ada fitnah datang pada kita, orang memfitnah seseorang, kita tengok tentang fitnah, baca pun jangan, tengok pun jangan, padam terus. Apa lagi kita sebarkan. Bila kita sebarkan dia, maka kita mengambil bahagian dalam menyiarkan berita bohong tu. Allah Subhanahu Wa Taala mengancam dengan azab yang besar. Allah mengancam dengan azabun azim, azab yang pedih, yang besar. Jadi kita jangan terlibat, sebab orang munafik ni akan tebarkan fitnah. Selepas ni macam-macam keluar fitnah. Gerakan Islam ini begini, gerakan Islam itu begitu, itu gerakan Islam. Pertubuhan Islam begini, pertubuhan Islam begitu, itu pertubuhan Islam pula. Pendakwah ni begini, pendakwah ni begitu, itu dia tuduh pula. Dia akan tuduh, macam-macam dia tuduh. Dia fitnah macam-macam. Cakap begini, cakap begitu, dia tuduh macam ini, tiba-tiba keluar pula cerita ni, keluar pula filem ni, dia boleh edit pula. Sekarang ni pula zaman komputer digital, dia boleh edit pula. Orang tu tak cakap, dia boleh cakap. Kan tengok tak, dia ada buat satu algoritma, satu program. Dia sebut Barack Obama berucap, kan? Satu yang bohong punya, yang computer generated, satu lagi yang original punya. Jadi dua-dua tu sama, tak boleh nak beza. Jadi tidak mustahil mungkin besok pendakwah-pendakwah yang terkenal ni tiba-tiba dia bercakap benda pelik-pelik. Tengok-tengok bukan dia cakap, dia dah kena tangkap dah. Dia dah kena macam-macam dah. Jadi yang cakap ni rupanya robot yang cakap. Sebiji dia cakap, lentok dia, suara dia apa, semua sebiji. Teknologi tu dah ada dah sekarang. Dah ada dah. Saya tengok kan, Barack Obama cakap, Donald Trump cakap, sebiji. Tonton boleh tengok kan. Saya pun pada belajar juga dulu ni kan, apa ni, artificial intelligence ni. Saya ada belajar juga. Memang benda tu boleh buat. Jadi nak sebut kat sini, sekiranya ada perkara yang tak betul, yang kita nampak tak betul, tak bagusnya, yang pertama sekali kita jangan campur. Ini fitnah. Fitnah buang Takkanlah dia ni, saya kenal dia ni seorang yang begini, tiba-tiba keluar pula macam itu, fitnah. Mula-mula baik sangka dengan mukmin. Baik sangka dengan mukmin. Baik, jadi orang munafik ni dia akan menyebarkan fitnah. Itu kerja dia, memang kerja dia tu. Ada yang dibayar pun. Yang ketiga, dia menghalang dakwah. Bila kita nak mengajak kepada manusia kepada kebaikan, dia akan halang. Macam-macam dia tuduh. Wahabi lah. Saya pun dipanggil Wahabi juga kan. Saya pun ada sekali tu saya jumpa dengan seorang kawan ni, doktor. Dia ni juga orang yang bergerak lah kan. Dia kata, saya dengar orang kata kamu ni Wahabi betul ke kan? Saya katanya, Wahabi ni apa? Apa Wahabi ni kan? Ada gerakan ke apa ke? Kata saya tanya dia lah kan.
Kan? Wahabi tu apa kan? Tak tahulah, ada ustaz-ustaz daripada Azhar kata kamu Wahabi, kamu memperlekehkan Syekh Azhar lah apa, dia kata kamu menyesatkan Universiti Azhar lah sebagainya. Dia cakap begitu kat saya kan. Lepas saya kata, boleh tak saya tahu kat mana yang saya sebut? Mana yang saya sebut, dia kata. Dia adalah bagi video apa semua tu kan, world religion pasal world religion kan. Saya kata, saya ada sebut tak pasal Azhar sesat dalam tu? Ada tak saya sebut? Saya sebut tak Syekh Azhar sesat? Ada saya sebut tak? Tak ada, saya tak sebut. Saya cuma kata kan, ada perjumpaan, perjanjian, itu je. Saya tak kata dia sesat. Itu satu. Jadi lepas tu pula dia sebut saya Wahabi kan. Dia tuduh saya Wahabi. Saya pun kata Wahabi ni kan, saya pun heran kat mana saya tuduh Wahabi. Kemudian saya fikir balik, mungkin kot saya ada pernah menggunakan kan, saya ada menggunakan apa ni, perkataan-perkataan daripada Ibn Taymiyah contohnya, Ibn Qayyim contohnya. Jadi ini dikata ulama Wahabi. Saya kata saya ada ambil pandangan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim. Saya juga ada ambil pandang Imam Ahmad Ibn Atta'ilah Al-Iskandari kan, Hikam. Saya ada ambil juga pendapat Imam Al-Ghazali. Saya ada ambil juga pendapat Junaid Al-Baghdadi. Contohnya kan. Jadi itu semua adalah, kalau benda tu disebut tu benda yang ni, yang apa ni kita kata sah, yang betul, yang ahli sunnah wal jamaah kan. Hanya kerana saya guna nama Ibn Taymiyah ataupun Ibn Qayyim, saya terus jadi cop Wahabi gitu kan. Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim tu dia wujud, dia hidup sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab hidup lagi. Takkanlah dia tu pengikut kepada Wahabi kan, sedangkan dia lebih awal hidup daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau dikata Syekh Muhammad bin Wahhab tu Wahabi contohnya lah kan. Jadi saya kata di mana asasnya ni, dia kata. Jadi lalah bincang-bincang, dia kata okey, saya tahulah, sekarang saya tahulah, saya dah tabayun dah, saya dah dapatkan penjelasan. Tapi nak sebut kat sini, kadang-kadang ada gelaran-gelaran tertentu dituduh, dia cakap macam-macam lah kan, supaya nak menghalang kita ni bercakap. Sampai susah nak dapat tauliah. Nak dapat tauliah kadang susah juga. Kenapa dapat tauliah susah? Sebab ada yang kata macam-macam. Samalah dulu kan, masa saya nak bertanding, bukan nak bertanding, masa saya diminta supaya ambil jawatan di dalam Ansara, anak-anak lepasan Ansara. Saya cerita sikit lah ni kisah Ansara. Ada politik kat dalam tu. Saya malas Ansara ni kadang-kadang sebab politik. Bagus Ansara ni, bagus. Tapi dia ada tangan-tangan politik pada masa itulah. Masa saya nak ambil tu, tiba-tiba ada saya yang jawatan tu dipegang oleh seorang ahli parlimen. Jadi saya ni orang biasa je. Kalau saya menang dengan dia, malulah dia. Saya ingat lagi pada masa tu. Tak payahlah cari siapa noh. Sehingga akhirnya dia buat macam-macam, saya terbatal saya punya keahlian Ansarah. Sedangkan saya dah bayar yuran tu untuk seumur hidup. Alumni kan. Ini nak sebut orang yang ada hajat-hajat seperti ini, dia boleh menghalang. Maka dia halanglah. Dia tuduh macam-macam tuduhan. Ini jangan ambil dia. Dia ni orang fanatik agama. Dia ni orang dulu dituduh saya orang PAS. Ini orang PAS ni. Kita ni tak boleh masukkan Ansarah, orang PAS tak boleh ni. Contoh, ada perkataan itu ada keluar. Padahal saya tak pernah pun mendaftar ahli PAS, tak pernah daftar ahli PAS. Dia tertuduh macam itu kan. Sebab dia nak jatuhkan. Kemudian yang ni pun nak jatuhkan bersama juga. Jadi macam-macam cara dia akan buat untuk menghalang. Ini saya cakap ni sebab saya kena sendiri. Saya cakap, saya tahulah, orang lain saya tak tahu. Lagi teruk agaknya. Saya ni tak ada apa sangat. Pun dah macam gitu saya rasa kan. Jadi maknanya sifat-sifat orang yang memusuhi Islam, munafik, ini akan menghalang. Orang munafik akan menghalang manusia daripada dakwah tauhid, dakwah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai cara yang licik, dengan makar, dengan perancangan-perancangan jahat mereka. Sehingga kan berzaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sehingga mereka sampai peringkat nak lawan Nabi ni, sampai peringkat mereka membina masjid dirar, masjid munafik, masjid yang mencabul. Jadi mereka mendirikan masjid dirar supaya dekat dengan Quba, dengan masjid Quba kan. Jadi supaya orang tak pergi masjid Nabi, orang pergi masjid tu. Padahal ada masjid Nabi. Semua nak pergi kat Nabi kan. Tiba-tiba dia buat satu masjid dirar, masjid dia sendiri, indah, cantik, apa sebagainya.
kerana nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah digambarkan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 107. Kan? At-Taubah ayat 107 Allah cerita pasal masjid dirar. Saya bacakan maknanya lah. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang mukmin. Dia buat masjid. Orang munafik ni dia boleh buat masjid. Sebab tu kita tak heran masjid banyak. Masjid banyak tapi tidak hidup. Bila orang nak buat masjid dia tak bagi. Bila orang dakwah nak buat masjid, orang dakwah nak buat sesuatu ni dia tak bagi. Tapi bila dia buat masjid boleh, contohnya kan. Jadi masjid dirar untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang mukmin, untuk kekafiran dan memecah belahkan antara orang beriman. Jadi dia akan buat sesuatu yang boleh memecah belahkan antara orang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah, mana dia akan bersama dengan orang-orang yang musuh Islam, yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu lagi. Mereka telah bersumpah. Ini mereka dah sumpah. Ni Allah gambarkan ni. Kami tidak menghendaki selain daripada kebaikan. Dia kata apa? Kami buat masjid ni sebab nak buat kebaikan, nak bagi maslahah kepada umat, maslahah kepada rakyat, maslahah kepada orang Islam. Sebab tu kita kena buat begini, begini, begini. Bersumpah. Dan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Jadi mereka ni sebenarnya pendusta. Pendusta dalam sumpah. Dia kata macam itu tapi rupanya pendusta. Ada benda yang dia nak capai, benda yang dia nak dapat. Wallahu a'lam. Ini surah At-Taubah ayat 107. Kemudian yang keempat, orang munafik juga suka menjadi orang yang menonjol diri ke depan. Dan tujuan dia menonjolkan dirinya untuk nak menyusahkan orang beriman. Tujuan ke depan nak lawan orang beriman. Itu tujuan dia. Dia ke depan supaya dia berlawan orang beriman. Orang beriman ni dia tawaduk, dia belakang aja kan. Tawaduk dia. Orang ni dia ke depan. Dan pendiriannya juga tidak tetap. Kejap dia kata A, kejap kata B, kejap kata A, kejap kata B, tak tetap. Ini juga sifat-sifat yang kita kena lihatlah. Orang munafik akan terlihat jelas ketika ujian. Bila ujian sampai, bila kesusahan sampai, dia kata A, B, A, B, A, B. Ayatnya panjang. Dalam ayat Allah SWT surah Al-Ahzab ayat 10 hingga 13. Boleh tengok Azab ayat 10 13. Saya baca maknalah, kita lewat dah ni. Iaitu mereka datang kepada kamu dari atas. Mereka datang dari atas dan dari bawah. Dari atas, dari bawah. Maknanya orang yang ke atas ni, kalau sekarang ni lah orang yang memimpin, yang atas. Bawah ni orang yang bawah pun bantai, orang atas pun bantai. Ketidaktetapan lagi dari penglihatan kamu. Mati hati kamu jadi sesak. Kita jadi sesak menghadapi mereka ni, jadi sesak dada orang beriman ni. Sehingga ketenggorokan, sampai sesak, sampai nak menafas pun susah. Dan kamu menyangka terhadap Allah dengan macam-macam sangkaan. Sehingga kita rasa tak patutnya. Di situlah diuji orang beriman. Orang beriman diuji dan digoncang hatinya dengan goncangan yang sangat yang kuat. Jadi Allah uji orang beriman dengan orang munafik ni. Orang uji beriman ni diuji dengan orang munafik. Kita rasa sesak nafas. Kita rasa susahnya. Yang atas membantai kita, yang bawah membantai kita. Kan? Yang tengah-tengah membantai kita, depan belakang bantai. Kan? Jadi kita rasa sesak. Dan ingatlah ketika orang munafik dan orang berpenyakit pada hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Jadi bila dia tengok orang beriman tu dah sesak dah. Bila dia serang tu, dia kata Allah tak janjikan pada kamu, pada Rasul kamu tu, melainkan Allah tipu je. Cerita pula. Wallahu a'lam. Dan ingatlah ketika segolongan antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, wahai penduduk Madinah, kan, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebahagian daripada mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang. Jadi orang munafik ni, ceritanya ni, dia kata dengan orang Madinah, dah tak payahlah pergi perang, tak payahlah tolong, tak ada tempat dah habis dah. Maka orang-orang Madinah pun minta izin nak balik. Maka sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Dia kata tentang rumah-rumah supaya tak perang lah, singkatannya. Dan rumah-rumah sekali-kali tidak terbuka
Jadi mereka hanya hendak melarikan diri. Dia kata kena patah balik, tak ada tempat dah ni, patah balik. Jadi musuh ada nanti habis rumah kita kena. Sebenarnya tak ada. Allah mereka menipu. Mereka menipu. Mereka memfitnah sehingga menyebabkan umat Islam rasa susah. Rasa susah. Ini adalah ujian. Allah uji kita dengan orang munafik. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman surah An-Nisa ayat 143. Ini pun Allah ceritakan tentang mereka ni macam mana. Apa pendirian mereka? Mereka berkeadaan muzabzab. Muzabzabina baina zalika. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Dia ada satu sifat muzabzabin. Muzabzab. Ni apa ni? Sifat apa ni? Dia sifat taradud ni. Orang munafik ni dia tidak ada pendirian. Dia tak ada Allah, dia tak ada pegangan dalam hati dia. Maka tidak pendirian. Dia sekejap-sekejap nampak baik, kejap-kejap nampak tak baik, kejap-kejap nampak beriman, kejap-kejap nampak kufur. Ini orang-orang munafik macam itu. Dia tak ada pendirian. Dan mereka tidak berpihak terus kepada golongan kafir. Kadang-kadang kalau nampak kafir itu kalah je, dia tak bersama, dia bersama rakyat. Kadang-kadang nampak rakyat nak kena je, dia bersama dengan bukan rakyat pula. Dan tidak pula berpihak kepada golongan beriman. Dia tak suka juga orang beriman. Jadi dia orang yang tidak ada pendirian. Orang munafik ni kita nampak dia macam atas pagar, kejap sini, kejap sana, kejap sana, kejap sini kan. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan sekali-kali mendapat jalan untuk menyelamatkannya. Wa man yudlillah falan tajid lahu sabila. Maka siapa yang Allah sesatkan mereka, maka dia tidak akan mendapat, mereka itu tidak akan dapat jalan untuk selamatkan diri dia. Jadi dia ni tidak ada pendirian. Yang terakhir nak sebut kat sini, orang-orang yang bersifat munafik di akhir zaman ini, kita bahayanya kenapa? Kerana dia boleh bersama musuh. Dia boleh bersama musuh dan dia boleh menyamar jadi baik. Dia boleh jadi spy. Dia boleh jadi mukhabarat. Jadi sebab tu kita tengok kalau ada orang ni pelik-pelik, akhlaknya tak baik sebagainya, tengok cara dia cakap macam mana, kita boleh nampak bayang. Sebenarnya kalau orang beriman dia boleh baca, dia boleh baca. Kalau orang tu beriman, ada cahaya dalam hatinya, banyak zikrullah, banyak Quran, banyak solat, kan? Kalau kita lah kan, kita melatihkan diri kita bersama Allah sentiasa ni, kita tengok orang ni kan, kita boleh agak-agak lah dia macam mana dia punya karakter dia tu. Kita pun boleh rasa. Kita boleh rasa kan. Kalau ada orang awliya Allah ni yang tinggi-tinggi lah kan, bukan saya lah, orang yang lebih bersih hatinya, boleh tahu, boleh baca isi hati dia. Allah buka, nampakkan kejahatan dia, Allah nampakkan keburukan dia, Allah nampak, Allah tunjukkan. Kadang-kadang dia tak perasan, kita perasan. Kita perasan cakap dia kan, cara dia berlaku, bertingkah laku kan. Kita tengok, kita tahu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita bahawa bahayanya musuh dalam selimut ni. Musuh dalam selimut ni bahaya. Dan mereka boleh menjadi musuh dalam selimut. Ini yang kita bahaya ni. Maknanya dia boleh bersama musuh. Dia boleh bersama musuh. Saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Yang saya baca maknalah, kita tak ada masa. Engkau mendapati orang yang paling jahat. Kata Nabi apa? Engkau akan berjumpa, engkau akan bertemu, engkau akan mendapati orang yang paling jahat pada hari kiamat di sisi Allah. Orang yang paling jahat, paling jelek, paling buruk di sisi Allah di hari kiamat adalah manusia yang bermuka dua. Manusia yang talam dua muka. Musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Ini depan Allah besok, dia jadi manusia paling jahat. Sebab bukan sahaja dosa dia, kerana diri dia munafik, kerana diri dia kafir, tetapi dia menipu juga orang beriman dan dia menghancurkan orang Islam. Lagi dua tiga kali ganda dosa dia. Maka dia datang kepada mereka dengan satu wajah dan dia dengan kepada yang lain dengan wajah yang lain. Mana kata Rasul, orang ni bila sampai dengan orang Islam, dia wajah dia lain. Bila sampai dengan orang musuh Islam, wajah dia lain. Ini disebut talam dua muka. Mereka tidak segan-segan. Tidak segan-segan untuk bergandengan tangan, untuk bersama-sama dengan musuh-musuh tauhid, musuh-musuh tauhid kepada Allah, musuh-musuh Islam, demi menghancurkan para pengibar bendera tauhid dan dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tak segan-segan. Maka Allah berfirman kepada mereka dalam surah An-Nisa
138 139. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahawa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, iaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong mereka. Bila kita melihat seseorang itu mengambil orang kafir, apalagi orang kafir itu adalah musuh Islam, sebagai teman-teman mereka, rakan taulan mereka, tempat rujukan mereka, tempat mereka berpaut dan bergantung, maka Allah kata, kabarkan kepada mereka bahawa sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang pedih kerana mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong mereka dan meninggalkan orang beriman. Orang beriman ditinggalkan, orang kafir diikut orang kafir. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Apakah mereka bersama dengan Zionis, bersama dengan musuh Islam? Kerana mereka mencari kekuatan, mencari pangkat, mencari harta dunia, mencari sesuatu kemuliaan daripada orang kafir itu. Maka sesungguhnya kekuatan adalah kepunyaan Allah. Kekuatan, kehebatan, keagungan, kemuliaan adalah kepunyaan Allah. Ini kita, Allah sebut ni dalam surah An-Nisa ayat 138 atau ayat 139. Jadi Allah gambarkan kepada kita apa tanda mereka ni bila dia boleh berbaik-baik dengan orang yang memusuhi Islam. Orang yang boleh berbaik dengan musuh Islam itu maknanya dalam hatinya ada sifat-sifat itu. Ini bukan saya cakap, ini Allah sebut dalam Quran ni, Allah firman. Siapalah kita nak baca hati dia, tapi Allah yang maha mengetahui isi hati dia. Maka bila dia mengambil orang-orang kafir, terutamanya orang-orang yang musuh Islam, sebagai penolong mereka, sebagai pendukung mereka, kan? Dan meninggalkan orang yang beriman, maka Allah SWT akan mendatangkan siksaan kepada mereka. Apa siksaannya? Di dunia ni mereka akan berada dalam istidraj. Kalau mereka ni orang Islam, kalau mereka ni Islam, Allah akan bagi istidraj. Wa na'udzubillahi min zalik. Apa istidraj ni? Kelangsungan, berada dalam nikmat Allah, tetapi mereka hidup dalam mungkar, dalam maksiat. Mereka dapatlah dunia ni, tetapi dapatlah gaji 50,000 sebulan. Dapat gaji 50,000 sebulan. Bila berkawan dengan Zionis ni, dapat gaji 50,000 sebulan, saya tahu. Ada yang dapat 70,000 sebulan. Ada yang dapat bantuan sampai 1 juta, 2 juta. Satu organisasi, dua organisasi boleh dapat 1 juta, 2 juta US dollar. Untuk pergerakan dia dapat. Kan? Itu namanya istidraj. Kita dapat nikmat daripada dunia ni, tapi kita hidup bersama dengan musuh. Maka Allah gambarkan, apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir? Kamu nak cari kekuatan di sisi orang kafir? Katakanlah, sesungguhnya fa'innal izzata lillahi jami'a. Maka katakanlah, sesungguhnya kemuliaan, kekuatan itu seluruhnya ada pada Allah. Jadi ini insya-Allah tuan-tuan, saya cerita sedikit sebanyak tentang mulkan Jabariyah, tentang bagaimana sifat-sifat mereka yang munafik itu yang ada di depan mata kita. Jangan kita tuduh siapa-siapa, jangan sebut nama siapa-siapa yang kamu ni munafik, kamu ni beriman, jangan. Tujuan kita sebut malam ini bukan kita nak bagi fatwa dia ni munafik, dia ni beriman, bukan. Tujuannya untuk kita belajar supaya kita jangan mengikut jejak langkah orang-orang yang munafik. Di dalam zaman Rasulullah SAW lagi dah ada dah sampai sekarang. Jangan kita rendah-rendahkan orang. Jangan kita bagi fatwa. Jangan kita rasa kita lebih baik daripada orang. Jangan kita rasa kita lebih baik daripada orang. Bila kita rasa kita lebih baik daripada orang, kita pun tuduh orang itu macam-macam, maka kita dah buruk dah. Maka kalau ada kebaikan pada diri kita, kita bersyukurlah pada Allah. Allah bagi kebaikan. Allah yang bagi, bukan kita tiara, bukan kita pandai, bukan kita baik, Allah bagi. Kalau ada kelemahan pada diri kita, maka kita minta ke Allah, ya Allah berilah kekuatan supaya aku dapat perbaiki kelemahan aku. Kalau kita tengok kelemahan pada orang lain, jangan hinanya, jangan skandalkan dia, jangan bagi keburuk, cakap-cakap macam-macam, kutuk-kutuk, jangan.
Kita tengok dia keburukan, kita doakan, ya Allah, sahabat aku, saudara aku mungkin dalam keadaan diuji, Engkau berilah kekuatan. Kita doakan kat dia. Doakan kebaikan pada dia. Tetapi kalau dia pilih keburukan, itu dia dengan Allah. Kita tak tahu. Bagi kita, kita faham. Sumber rujukan, kena rujukan orang beriman, kena rujukan orang-orang yang soleh. Kan kemudian bagaimana pula kita dengan sifat kita, dengan sistem yang ada, kita tahu. Kita dah tahu dah mulakan Jabariyah sekarang ni. Kita nak berhadapan macam mana. Kita dah bincang dah. Kan? Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bincang pula solusi dia. Macam mana kita nak berhadapan dengan Mulkan Jabari, apa tindakan kita berhadapan dengan orang-orang yang kita sebut sifat-sifat dia tadi itu. Insya-Allah kalau ada umur kita akan bincang realiti di Malaysia, realiti di Indonesia, realiti di Thailand, realiti di bumi-bumi yang lain. Ada sahabat kita daripada Australia pun ada ni, daripada UK pun ada, daripada Amerika, Europe pun ada. Ada yang hubungi saya daripada Australia, daripada New Zealand pun ada, daripada UK pun ada, daripada Malaysia pun ada, daripada Thailand pun ada, daripada Brunei, Singapura pun ada. Jadi alhamdulillah, kita ada pelbagai-bagai macam mana kita nak berhadapan dengan Mulkan Jabariyah ni di zaman kita ni. Macam mana, insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Besok mungkin tak boleh. Kalau boleh nanti saya akan beritahu lah. Jadi kalau boleh kita akan, sebab kemungkinan besar ada benda lain. Ada ni, ataupun hari Rabu depan. Mungkin hari Rabu depan. Satu tajuk yang baru insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya minta ampun pada Allah, minta maaf pada tuan-tuan, puan-puan. Andainya apa yang saya sampaikan ini ada yang terguris rasa, terguris hati, saya minta maaf pada Allah, minta ampun pada tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita bercakap, kita tak perasan bahasa kita mungkin kasar, mungkin bahasa kita tinggi, ataupun bahasa kita ni tak sampai maksud yang dihajatkan. Jadi saya minta maaf. Dan kalau ada kebaikan, ambillah sebagai panduan, sebagai satu nasihat. Kalau ada yang baiklah, itu semua daripada Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu daripada Allah. Janganlah kamu jadi orang-orang yang ragu-ragu. Jangan jadi orang ragu-ragu. Kita ambillah. Kalau benar ambillah, daripada Quran ambillah, daripada hadis ambillah. Kalau benda itu tak kena dengan kita, tapi daripada Quran, kita tunduklah pada kebenaran Allah. Kalau kita salah, saya salah, mungkin penyampaiannya tak kena sebagainya, saya minta maaf, saya minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memang kelemahan diri yang masih banyak lagi kekurangan-kekurangan, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa sikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma akhtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al laka mawsudatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman.
اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواصلين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.